وهداية نصر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا لما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصرنا الفهم النبيين ونعم الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المسند لا نفعنا بعلومه في الدارين sekarang yang ke-467 yusannul ibradu bizuhri yusannul ibradu bizuhri al-ibrad itu asal daripada barat. Barat tu makna sejuk. Al-ibrad asal daripada baradun. Baradun tu makna sejuk. Yusannul ibradu disunatkan ibrad bizuhri dengan semayang zuhur. Maksudnya disunatkan mutakhir akan semayang zuhur. Disunatkan mutakhir akan semayang zuhur, maknanya kita tak semayang pada awal waktu. Kita tak semayang di awal waktu, bahkan kita tangguh sehingga jadi kekurangan oleh panas matahari. Sehingga cuaca tu jadi kurang panas. Nak kata sejuk tu ibrad, kalau nak terjemah asal tu makna mesejukkan. Tapi maksudnya disunatkan kita takhir akan semayang zuhur berjemaah di masjid dan seumpamanya pada waktu musim bersangatan panas. Pada ketika cuaca bersangatan panas, memanglah semayang zuhur itu waktu yang waktu tengah hari pada musim panas. Maka waktu awal-awal waktu tu, waktu zuhur di awal-awal tu ialah tengah-tengah duk panas sangat. Maka sekiranya kalau begitu, maka disunatkan kita tangguhkan. Kita tangguhkan semayang zuhur sehingga dapat berjalan di bawah teduhan-teduhan rumah-rumah. Di bawah bayang-bayang bagi rumah. Misalan kita katanya ada rumah, artinya ada rumah kemasalan, maka kalau tengah hari itu, waktu zuhur tu matahari ada pada pertengahan langit, dia tidak ada bayang baginya. Kalau ada pun sikit-sikit, tak dibilangi. Maka kita tangguhkan semayang zuhur sehingga kita dapat berjalan kat tepi rumah, kat lorong kat tepi rumah tu di bawah teduhan bawah teduh matahari. Itulah maksud katanya yusannul ibradu bizuhri. Jadi masalah sunat ibrad pada semayang zuhur ni untuk semayang zuhur saja, bukan semayang Jumaat. Kalau semayang Jumaat walaupun bersangatan panas sekalipun, tak disunatlah kita takhir, bahkan dikerjakan pada awal waktu juga. Tetapi masalah yang kita cakap sekarang ni ialah waktu sembahyang zuhur. Lagi pulanya cuaca bersangatan panas. Lagi pulanya pada negeri yang cuaca panas. Dan juganya masalah ditakhir itu masalah sembahyang berjamaah. Kalau kita sembahyang zuhur walaupun musim panas sekalipun, kalau kat rumah itu tidak disunatkan kita takhir. Dan lagi pulanya tempat yang
hendak buat jemaah itu jauh daripada kawasan rumah. Jauh daripada kawasan rumah. Sekiranya kalau macam satu bangunan tu ada mempunyai beberapa buah rumah. Kat sebelah bawah tu dia ada banyak tekap dan pada flat pada apa tu sebelah bawah tu ada surau ke masalah. Sekiranya kalau kita turun tu tak akan kena panas, maka itu tidak disunatkan takhir juga. Maka tilik kepada syarat sani, maka sekiranya dapat syarat dia pada cuaca panas, pada kawasan negeri yang cuaca panas, lagi pulanya sembahyang zuhur tu nak sembahyang dengan keadaan berjamaah, lagi pulanya ghalib ahli jemaah itu jauh daripada masjid atau surau, maka disunatkan kita takhir akan sembahyang zuhur. Takhir tu takhir sampai ke mana sehingga katanya kekurangan panas. Artinya sehingga ada kita boleh berjalan kat bawah bayang-bayang bagi rumah dan sebagainya. Takhir sampai di situ. Kenapa disunatkan takhir? Sebabnya kalau kita berjalan letih-letih tengah panas itu menghilangkan khusyuk sembahyang. Menghilangkan khusyuk sembahyang, maka dengan sebab khusyuk itu ialah ruh bagi sembahyang, maka kita penting kepada dapat khusyuk dalam sembahyang walaupun tak dapat sembahyang di awal waktu sekalipun. Jadi kalau sembahyang di awal waktu membawa kepada hilang khusyuk dengan sebab panas, maka kita meraihkan akan khusyuk di dalam sembahyang, maka disunatkan kita takhirkan zuhur dan atas syarat yang tersebut tadi. Habis 468 takhfifus salati 'inda ru'yatil hariqi. Takhfifus salati, meringan akan sembahyang. Disunatkan meringan akan sembahyang 'inda ru'yatil hariqi, di sisi kelihatan kebakaran. Di sisi kelihatan kebakaran. Maknanya kita di dalam sembahyang, tengah-tengah dalam sembahyang kitanya, tiba-tibanya kita tahu ataunya kita nampak akan kebakaran. Sebab dimaksud dengan ru'yah di sini maknanya nampak dengan mata ataunya dengan secara tahu. Jadi kita tahu artinya kita nampak. Dia ru'yah sini nampak, ada kalanya nampak di mata, ada kalanya nampak dengan maknanya tahu. Dia panggil ru'yah ilmiyah. Seperti hadis kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu, anda semayang oleh kamu, kama ra'aitumuni, seperti kamu mengetahui. Nisbah bagi sahabat tu tengok, nisbah bagi kita ni tahu. Panggil ru'yah ilmiyah, maknanya tengok dengan mana tahu. Jadi apabila kita di dalam sembahyang, kita di dalam sembahyang sedang tengah-tengah di dalam sembahyang, tiba-tibanya nampak berlaku kebakaran, artinya kita tahu sebab dengar suara orang melaun bahwasanya ada berlaku kebakaran. Maka disunatkan bagi kitanya tinggalkan sunat-sunat sembahyang. Sunat-sunat yang ada di dalam sembahyang itu kita tinggal kesemuanya. Meringan tu dengan maknanya kita tinggal, kalau tasbih tu kita jangan tasbih sampai sebelah kali lah. Jadi surah pun jangan kita baca surah yang panjang, kita ambil yang pendek-pendek saja. Itu makna meringan, maknanya meringkaskan sembahyang, maknanya dengan secara kita tinggalkan akan setengah-setengah daripada sunat-sunat. Sunat ab'ad ke, ataunya sunat hayat ke,
Tapi tak, salah. Disunatkan kita meringan, maknanya kalau sunat ab'ad tu seperti apa dia, kalau kunut kita ambil yang penting-penting saja, kalau tahiyat tu kita ambil at-tahiyatu lillah, bukan semua, maksudnya terus tinggal tu jangan, bahkan kita ambil yang penting saja. Seperti tahiyat awal tu adalah sunat ab'ad, kita ambil sekadar at-tahiyatu lillah salamun alaika, kita ambil sekadar tu, dan tasbih tu jangan lebih pada 3. Tasbih ketika rokok, ketika sujud tu jangan lebih daripada 3. 1 artinya 3 mesti dibuatlah. Dan surah pun kita baca, tetapi jangan ambil surah yang panjang, jangan ambil ayat yang panjang. Itu sekiranya kalau jauh daripada kita lagi. Tapi kalau dekatan sangat dengan kita tu, boleh kita ambil sekadar, tinggal ke semuanya, akan segala sunat-sunat ambil sekadar rukun-rukun saja. Supaya kita dapat melarikan diri daripada kebakaran, artinya boleh meselamatkan benda-benda. Jadi pendek katanya, tak disunatlah apabila berlaku kebakaran tu kita memanjangkan, kita mempenuhkan sunat-sunat dalam sembahyang, itu tak disunat. Bahkan kita ringkas tasbih sekadar 3 kali, surah kita baca pendek. Jadi tidak mengerjakan perkara yang mempenuhkan sembahyang, sunat-sunat yang mempenuhkan sembahyang tu kita tak buatlah. Seterusnya 469, yusannu qat'us salati li'inqadhi nahwi malin. Disunatkan akan putuskan sembahyang, berhenti daripada sembahyang, yakni sembahyang fardu. Li'inqadhi nahwi malin, untuk nak melepaskan umpama harta. Umpama harta tu masuk juga nyawa-nyawa. Nyawa-nyawa binatang yang dihormatkan. Masuk juga manusia, masuk juga binatang peliharaan yang dihormatkan. Jangan binatang yang disuruh bunuh lah. Kalau binatang yang disuruh bunuh, maka kita tak pedulilah kepada dia. Jadi pendek katanya, kita sedang sembahyang, tiba-tibanya ada berlaku kebakaran ke masalah. Maka kalau kita teruskan dalam sembahyang kita, maka kita tak dapat melepaskan binatang peliharaan kita daripada kebakaran, atau harta benda kita daripada kebakaran. Maka sunat kita putuskan, kita berhentikan sembahyang. Begitu juga kita sembahyang kat tepi sungai ke masalan, atau kat tepi kolam ke masalan, tiba-tiba ada orang yang lemah air. Kalau kita tak berhenti, kita tak tolong dia, dia akan tenggelam di dalam air. Maka sunat kita berhenti, kita tolongkan dia. Sekiranya kalau berlaku dalam kecemasan lah, untuk nak meselamatkan nyawa, untuk meselamatkan harta benda, seumpama berlaku kebakaran ke, ataunya mana-mana perkara sekalipun, maka sunat kita berhenti sembahyang, kita melepaskan benda itu daripada kemarbahayaan, daripada kebinasaan. Masalah berlaku kebakaran ke, berlaku tenggelam ke, katalah mana-mana sekalipun. Habis di situ. 470, yusannu tartibul faiti. Disunatkan tertib qada sembahyang yang diluputkan, sembahyang yang luput. Jadi apabila kita nak qada, apabila kita nak qadakan sembahyang yang ada luput, ada tinggal, maka sekiranya kalau ada berbagai-bagai jenis sembahyang, ada tinggal zuhur, ada tinggal isya, ada tinggal maghrib, ada tinggal asar, ada tinggal subuh, maka sekiranya kalau kita nak qada, apabila kita nak qada itu, maka disunatkan kita qada mengikut tertib asal dia. Qada mengikut asal tertib dia. Jadi kita qada zuhur dulu, belum pada asar. Kita qada asar belum pada maghrib. Qada maghrib belum pada isya.
qada isya belum pada subuh. Itulah pusingan-pusingan. Sekiranya kalau banyak tu kita ambil tertib dia. Kita qadakan zuhur belum pada asar, kita qadakan asar belum pada maghrib, qadakan maghrib belum pada isya, qadakan isya belum pada qadakan subuh. Sekiranya kalau dia ada tinggal apa dia, tinggal zuhur dan ada tinggal maghrib. Contohnya, zuhur ada tinggal, maghrib pun ada tinggal, tapi asar tak tinggal. Maka dia qada zuhur, kemudian dia qadakan maghrib. Itulah caranya. Seterusnya, taqdimul 471, taqdimul faiti 'alal hadirati allati la yukhsha fautuha. Taqdimul faiti, mendulukan akan sembahyang yang diluput. 'Alal hadirati, di atas tunaikan, di atas sembahyang hadirah, mana di atas sembahyang tunai. Allati la yukhsha fautuha, yang tidak dibimbang, tidak ditakut akan luputnya daripada waktu. Contohnya, seorang itu dia tidur masalah tidur kat tengah hari itu sebelum zuhur lagi dia tidur. Dia tidur tu tak sedar malaikat dah masuk waktu asar. Apabila orang azan asar tu barulah dia sedar masalah. Maka waktu asar tu masih luas lagi, maka disunatkan dia qadakan zuhur lebih dulu pada dia nak sembahyang asar tunai. Sebab apa? Sebab kenapa disunatkan mendulukan sembahyang qada di atas sembahyang mempunyai waktu, sembahyang yang hadirah, sembahyang tuan waktu itu sebabnya untuk nak segerakan lepas daripada tututan, daripada sakutan kita dengan sembahyang yang kita tinggal. Tapi ini disyaratkan sekiranya waktu itu masih luas lagi, sekiranya kalau kita qada, selepas pada kita qada tu kita dapat sembahyang mempunyai waktu di dalam waktu dia. Jadi contohnya kalau kita jaga zuhur kita tak sembahyang, tidur tak sedar masalah, maka kita qada jaganya waktu asar dah separuh masalah, artinya dah ada setengah jam lagi nak masuk maghrib masalah. Maka setengah jam lagi tu kita ambil wuduk, sekiranya setengah jam tu dapat kita sembahyang zuhur dan dapat kita sembahyang asar, selesaikan sembahyang asar belum pada masuk maghrib. Maka waktu itu maka disunatkan kita qadakan zuhur lebih dulu daripada kita tunaikan sembahyang asar. Janjinya kita dapatkan sembahyang mempunyai waktu di dalam waktu, belum pada habis waktu. Tengok, kalau ada 10 minit tu tak nak sempat. Kalau ada 10 minit, zuhur pun tak sembahyang lagi. Sekarang nak masuk maghrib ada 10 minit. Zuhur pun nak qada, asar pun nak tunai. Maka sekiranya kalau kita dulukan qada asar, qada zuhur tu menyebabkan asar tak boleh nak selesai, malaikat waktu maghrib dah masuk. Maka itu tak disunatkan kita dulukan qada zuhur. Bahkan dulukan sembahyang tunai asar. Itulah. Jadi naknya sekiranya kita dapat sembahyang mempunyai waktu, tuan waktu itu di dalam waktu. Maka apa sekiranya kalau begitu, maka ada masa luasnya begitu, maka sunat kita mendulukan sembahyang yang diluput. Kita qada lebih dulu daripada tunaikan sembahyang mempunyai waktu. Sekiranya waktu masih luas lagi. Begitulah. Seterusnya 472, tusannul mubadaratu biqada'il fa'iti bi'udhrin. Disunatkan bersegera dengan qada sembahyang yang luput bi'udhrin. Luput tu dengan uzur. Mana luput dianya tak berdosa. Sekiranya
ada ketinggalan sembahyang. Sekiranya kalau seorang itu ada ketinggalan sembahyang, tapi ketinggalan sembahyang dia tu tidak berdosa dengan sebab ada uzur. Seperti tak sedar tidur ke masalan, artinya dia terlupa ke sembahyang ke masalan, maka luput sembahyang itu dengan ada uzur tak berdosa. Maka dengan sebab ketinggalan sembahyang tak berdosa, maka wajib di atas dia tu qada. Wajib di atas dia tu qada, tetapi segerakan qada itu adalah sunat. Mana-mana sembahyang yang luput itu wajib diqadakan. Kita ingat begitu, mana-mana sembahyang yang apa dia? Yang keluputan itu yang ada tinggal itu, maka wajib diqadakan. Dengan secara uzur atau dengan secara tak uzur sekalipun, dengan berdosa ataunya tak berdosa di atas tinggalan sembahyang itu, maka qada itu wajib semata-mata. Tetapi kalau keluputan dengan uzur, apabila ada uzur tak berdosa, maka sunat disegerakan. Sebaliknya, kalau sengaja tinggal, berdosa dengan sebab tinggal sembahyang dalam waktu, maka qada wajib, segera pun wajib. Jadi mana katanya tentang qada wajib semata-mata. Adapun segera tu berbeza di antara sunat dan wajib. Kalau dengan uzur, qada wajib, segera tu sunat. Kalau dengan tidak ada uzur, dengan semata-mata saja dia tinggal malas ke masalan, maka qada wajib, segera pun wajib. Dengan makna katanya segera wajib tu maknanya ada masa kena qada. Lain daripada masa yang dia guna pada kepentingan hidupan dia, maka wajib kena qada. Segera tu wajib, qada pun wajib. Sekiranya kalau tidak ada unsur. Gitulah. Yusannu al-'audatu lima sabaqa imamahu ila ruknin la tafhushul mukhalafatu bihi. Ini masalah kita di dalam sembahyang. Masalah kita di dalam sembahyang, kita sedang mengikut imam. Katanya yusannul 'audatu, disunatkan kembali. Disunatkan bagi makmum kembali lima sabaka kepada perbuatan yang mendahulu ia makmum akan imamnya, imamau akan imamnya, mendulu ila ruknin kepada rukun, la tafhushul mukhalafatu bihi, yang tidak keji oleh menyalahi dengan dia. Contohnya, kita ada rokok sebelum pada imam rokok. Jadi imam belum rokok, jadi adalah kita sembahyang tu imam kita tak nampak imam. Artinya kita ada keliru suara takbir yang lain, makmum yang lain dengan suara imam. Apabila kita bunyinya Allahu Akbar, kita pun tak ada tengok kepada imam, kita pun terus rokok. Apabila kita turun rokoknya, tengok di situ imam belum rokok lagi, maka disunatkan kita kembali kepada berdiri bersama dengan imam. Itulah itu sunat. Sekiranya mana-mana perbuatan kita ada buat dulu belum pada imam, maka sunatkan kita kembali kepada imam. Macam tadilah, kita ada rokok belum pada imam. Tak kiralah sengaja ke, atanya keliru ke, atanya terlupa ke masalah, terlupa kata dia tu jadi makmum, maka dia tu rokok belum pada imam. Ketika dia rokok belum, apabila dia rokok tu, dia baru tahu kata dia tu jadi makmum, aja baru teringat kata dia jadi makmum atau ingat bersalah, maka disunatkan dia patah balik, undur balik kepada imam, ialah naik berdiri semula. Apabila nanti imam rokok, dia pun rokok bersama dengan imam. Itulah.
Masalah katanya disunatkan kembali kepada perbuatan yang dia dulu di atas imam. Sekiranya tidak ada keji oleh menyalahi. Kepada rukun yang tidak menyalahi, tidak keji oleh menyalahi. Seperti rokok dulu daripada imam, sujud dulu daripada imam, maka itu sekiranya kalau menyalahi itu tidak dibilang keji. Sekiranya kalau rukun yang dibilang keji menyalahi dengan imam, maka kembali kepada imam itu adalah wajib. Rukun yang keji, rukun yang keji menyalahi dengan imam itu adalah kembali kepada imam itu adalah wajib. Itulah seperti setengah-setengah perbuatan. Seperti setengah-setengah perbuatan tu ada juga keji menyalahi dengan imam. Tetapi sekiranya kalau tidak keji sangat tu, jadi maknanya kalau kita nak tunggu dalam rokok supaya imam turun rokok, itu pun boleh. Tetapi yang sunatnya kita kembali bersama dengan imam. Nak tunggu di situ dalam rokok pun boleh. Tapi yang sunatnya kita undur balik bersama dengan imam. Kita ulang sekali lagi. Yusannul audatu, disunatkan kembali lima sabaqa imamahu, kepada rukun akan sunat kembali akan barang yang mendahulu ia makmum akan imamnya. Kembali kepada rukun yang tiada keji oleh menyalahi dengannya dengan imam. Seperti tadi itulah masalah rokok belum pada imam rokok, i'tidal belum pada imam i'tidal, sujud belum pada imam sujud. Maka semuanya disunatkan kembali. Adapun kalau dengan sengaja, maka itu mendahulu di atas imam dengan satu rukun dengan sengaja adalah makruh. Tetapi kalau dengan tak sengaja, dengan sebab keliru kemasalan, maka itu tak makruh. Ala kulli hal, maka disunatkan sunatkan kembali bersama dengan imam. Jadi masalah dia katanya tidak keji oleh menyalahi, itu maknanya mendulu di atas imam dengan satu rukun. Adapun kalau mendulukan di atas imam dengan dua rukun, maka itu bukan dia sunatlah, sebab itu mudah membatalkan sembahyang. Jadi dia sujud belum pada imam rokok. Jadi maknanya dia dulu daripada imam dengan dua rukun. Jadi imam masih berdiri dalam Fatihah lagi, dia dah turun sujud. Maka itu jadi batal. Maka apabila jadi batal, maka tidak adalah kembali itu. Itulah. Seterusnya 474, yusannu alla yanama qabla salati. Disunatkan bahawa tiada tidur sebelum pada sembahyang. Sunatkan, disunatkan kita jangan tidur lagi belum pada sembahyang. Lebih-lebih laginya masalah dah masuk waktu, artinya hampir-hampir nak masuk waktu. Jadi contohnya isyak masalan, walaupun waktunya luas, kalau kita dah orang azan isyak, kita mulai tidur, tak sembahyang lagi. Walaupun waktu luas, kita ada harapan nak jaga sekalipun. Jadi begini, masalahnya
masalah apabila masuk waktu. Kita ambil masalah apabila waktu tu dah masuk. Apabila waktu dah masuk, masalah sembahyang Isya masalah. Apabila waktu tu dah masuk, tak kiralah sembahyang mana-mana sekalipun, apabila waktu tu dah masuk, maka di situ nak tidur belum sembahyang tu ada kalanya haram, ada kalanya makruh. Ada kalanya haram, ada kalanya makruh. Jadi maknanya apabila waktu dah masuk, kita tak nak sembahyang lagi, kita nak tidur dulu. Maka di situ ada dua kelakuan, ada kalanya haram, ada kalanya makruh. Yang makruh tu yang kata makruh kita tidur belum pada sembahyang itu, sekiranya ada harapan nak jaga sembahyang, dapat sembahyang di dalam waktu. Seperti kita tidur tu, seperti kita katanya kita tak ada penat sangat, cumanya mengantuk saja. Kalau boleh tidur boleh setengah jam ke ataunya 1 jam ke masalah, kalau sembahyang Isya, sembahyang Zuhur tu tak habis lagi waktu. Lagi pulaknya kita ada harapan nak jaga, kita pesan kat siapa-siapa tolong kejutkan, ataunya kita letakkan jam ke masalah, maka boleh kita tidak haram lah, cumanya makruh kita tidur. Lagi pulaknya ulama sekarang dia katanya apabila masuk waktu apabila masuk waktu kita tak nak sembahyang lagi, tidak haram bahkan makruh, sekiranya kita ada harapan nak jaga. Dan harapan nak jaga tu kita beriktimat, kita bergantung, kita harap kepada jam kita, jam gerak, maka boleh. Sekiranya pendekatannya apabila dah masuk waktu, kita tak nak sembahyang lagi, nak tidur dulu, maka tidak haramlah, makruh. Sekiranya ada harapan nak jaga, tengok kepada keadaan kita tu, biasanya jagalah. Kalau kita tidur pun sejam saja. Ada harapan nak jaga, selepas pada jaga tu dapat sembahyang di dalam waktu. Dapat sembahyang di dalam waktu, maka itu makruh saja. Tapi kalau nak ambil sunatnya, maka sunat kita sembahyang bagi siap-siap, belum pada tidur. Begitu. Tetapi kalau yang haramnya, maknanya kalau kita dah masuk waktu, sekiranya kalau kita tidur tu membawa kepada habis waktu, barulah kita jaga. Contohnya kita penat ke masalah, ataunya contohnya waktu maghrib. Waktu maghrib tu dia tak luas sangat. Kalau kita tidur tu, kalau tidur tu nak boleh kesedar tu sejam dah habis waktu maghrib, maka itu haram kita tidur. Sekiranya kalau tidak ada harapan nak jaga, dapat sembahyang di dalam waktu, maka haram kita tidur. Begitu juga masalah tidur belum pada masuk waktu. Tidur belum pada masuk waktu, contohnya belum pada zuhur kita tidur, belum pada masuk Isya kita dah tidur, maghrib kita dah sembahyang tapi Isya tak masuk lagi, kita nak tidur belum pada masuk Isya, kita nak tidur belum pada masuk subuh. Sekiranya kalau dekat-dekat nak masuk waktu tu, sekiranya kalau kita tidur membawa kepada, walaupun tidur belum pada waktu, tetapi kalau kita tidur tu biasanya tak sedarlah, maka itu pun makruh juga. Contohnya waktu subuh bagi orang yang berjaga malam. Bagi orang yang berjaga malam tu ada setengah jam ke masalah, ada 20 minit, ada 10 minit nak masuk subuh. Jadi mana kalau nak tidur ketika itu memang tidak haram semata, sebab belum masuk waktu subuh lagi. Tetapi kalau kita tidur belum pada subuh setengah jam ke 1 jam, itu 10 minit ke, membawa kepada tak sedar. Tak sedar, malaikat dah habis waktu subuh, maka itu pun makruh juga. Itulah. Jadi maknanya kalau kita nak tidur tu, contohnya subuh tu dah hampir nak masuk, maka sunatnya kita tunggulah. Tunggu masuk subuh, maka tidurlah. Tapi nak tidur selepas subuh belum pada naik matahari itu makruh pula.
Lepas pada sembahyang subuh, nak tidur lepas pada sembahyang subuh belum pada naik matahari, itu makruh pula. Habis 476 alla yakuma ala rijlin wahidatin. Ini masa kita berdiri Fatihah. Pada masa kita berdiri Fatihah atau berdiri baca surah atau berdiri i'tidal, berdiri rakaat. 475 alla yaltafita bi ra'sihi yamnatan wala yasratan. Alla yaltafita, disunatkan bahawa tiada berpaling bi ra'sihi, dengan kepalanya. Dengan kepalanya ni berpaling dengan mukanya. Yamnatan, ke kanan, wala yasratan, dan tiada ke kiri. Dengan maknanya makruh kalau tidak ada hajat lah. Makruh kalau tidak ada hajat, kita berpaling dengan muka ke kanan dan ke kiri. Sebab yang sunatnya kita tengok kepada tempat sujud. Maka lenggak ke langit pun makruh, berpaling ke kanan ke kiri pun makruh juga. Sebab itu mainan syaitan. Makruh berpaling dengan muka itu makruh, adapun berpaling ke kanan ke kiri dengan dada, maka itu membatalkan sembahyang, sebab wajib kita menghadap kiblat dengan dada. Dada kita tu mesti menghadap kepada jihad kiblat. Sekiranya berpaling oleh dada daripada jihad kiblat, walaupun kanan walaupun kiri, adalah membatalkan sembahyang. Tetapi muka tu tak berpaling, tak menghadap kepada kiblat pun tidak mengapa, sebab tak jadi syarat bagi sah sembahyang. Hanya makruh berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, dan lenggak ke langit. Semuanya makruh semua. Seterusnya 476 alla yakuma ala rijlin wahidatin. Disunatkan tiada berdiri di atas satu kaki kalau tidak ada hajat. Makruh ni kalau tidak ada hajat. Sekiranya kalau ada hajat kita berdiri dengan sebelah kaki, maka tak mengapalah. Tidak ada makruh. Maka sekiranya kalau tidak ada mana-mana hajat, maka berdiri dengan sebelah kaki, maka itu tidak membatalkan sembahyang, sebab masih berdiri lagi. Sebab walaupun berdiri dengan sebelah kaki sekalipun, bagi yang ada dua kaki itulah, berdiri dengan dua belah kaki, dengan sebelah kaki itu adalah makruh. Begitulah. Sekiranya kalau tidak ada hajat. Contohnya kalau ada hajat, ada uzur masalan. Contohnya kaki kita sebelah kanan tu jadi apa dia? Tak boleh nak sentuh dengan lantai masalan. Tak boleh nak sentuh dengan lantai, maka kita boleh berdiri dengan sebelah kaki. Kalau sentuh dengan lantai tu jadi sengar masalah, maka bolehlah kita nak akad tu. Tetapi kalau rupanya begitu, sekiranya kalau hilang khusyuknya, maka boleh kita nak duduk. Berdiri dengan sebelah kaki, dengan sebab awal-awal kita sembahyangnya tak mengapa, kaki tak ada masalah lagi. Tengah-tengah sembahyang tu jadi apa dia? Nak sentuh dengan lantai, nak pijak di atas lantai sebelah kanan tu tak boleh. Maka kita sembahyang dengan sebelah kaki itu tak makruh. Tetapi kalau sembahyang dengan sebelah kaki, kaki kanan tu tak boleh sentuh dengan lantai, ada sengar ke masalah, maka berdiri dengan sebelah kaki itu membawa kepada jadi tak khusyuk, maka boleh kita nak duduk. Seterusnya 477 antakuna qadamahu fi wad'in wahidin
bihaitsu la tataqaddamu ihdahuma 'alal ukhra. Ini maksudnya sunat tu pada masa kita berdiri kaki kita jadi sama. Tidak jadi ke depan mana-mana sebelah daripada dua belah kaki. Antakuna qadamahu, bahwa adalah dua tapak kakinya fi wad'in wahidin, pada letakkan yang satu. Jadi samalah, bihaitsu la tataqaddamu, dengan sekira tidak ke depan, ihdahuma, oleh salah satu daripada dua kaki, alal ukhra, di atas sebelah lagi. Alal ukhra, di atas sebelah lagi. Jadi maknanya kita pada masa kita berdiri itu, yang sunatnya letak kaki itu pada letakkan yang sama, pada tempat yang sama, dengan maknanya tidak depan mana-mana sebelah daripada sebelah lagi. Maka sekiranya kalau dia berdiri dengan secara kaki depan, kaki kiri ke depan, kaki belakang, kaki kanan ke belakang, maka itu tidak membatalkan sembahyang. Sah berdiri, sah sembahyang. Tetapi buat begitunya adalah makruh. Kemudian masalah kaki itu, kalau kita kira dengan saf, kita kira kaki yang sebelah belakang. Contohnya, kita dengan imam, kita jadi makmum. Contohnya kalau kita jadi makmum, maka dia tak boleh kita terdulu di atas imam pada berdiri. Maka sekiranya kalau dia tu letak kaki itu tak sama, ke depan sebelah, ke belakang sebelah, maka kiranya kaki yang sebelah belakang tu jangan ke depan daripada imam. Tu kira begitu. Jadi dia letaknya tinggi gini, yang ni rendah, yang depan, yang ni belakang. Jadi begitu. Maka yang ni tu jangan tumit yang sebelah ni, sebelah belakang ni jangan lebih tinggi daripada tumit imam. Kira begitu. Jadi maknanya contohnya dia berdiri dengan rupa begitu. Jadi kaki kanan dia, tumit kaki kanan tu pas ke depan, jadi ke depan daripada kaki imam. Tetapi tumit sebelah kiri itu jadi belakang daripada tumit imam, maka itu sah mengikut. Sebab katanya tak boleh makmum terdahulu ke depan daripada imam, kira ditumit. Maka itu kalau maknanya tak boleh ke depan tu dengan dua belah kaki. Itu kita jaga di sana. Masalah syarat bagi sah sembahyang itu bahawa makmum jangan ke depan daripada imam dengan tumitnya. Jadi tumit dua-dua belah kaki. Kita ingat begitu. Dengan tumit dua-dua belah kaki. Sekiranya kalau sebelah kaki itu depan daripada imam, daripada kaki tumit imam, tetapi sebelah lagi itu tak jadi ke depan daripada tumit imam, maka dah sah. Dah memadai. Tapi makruh tu memanglah tak lari daripada, tak boleh lepas pada makruh sebab letak kaki tak sama. Maka sekiranya kalau letak kaki tak sama, kita kira kaki, sebab dia disyarat di sananya katanya tumit makmum tak boleh ke depan daripada tumit imam. Jadi kita kena kait dua-dua belah kaki. Sekiranya kalau kedua-dua belah kaki itu, dua-dua belah kaki tumit makmum, dua-dua belah kaki itu ke depan daripada tumit imam, maka itulah membatalkan ikutan imam, tidak sah mengikut. Habis itu sebab tu dia kira kaki yang sebelah belakang. Jadi tumit kaki sebelah belakang tu tak ke depan daripada imam, maka sah mengikut. Habis itu kalau kedua-duanya berdiri begitu juga, imam pun berdiri begitu, makmum pun berdiri begitu juga. Kalau makmum pun begini, dia tak begini. Makmum tidak begini, makmum pun begini, imam pun begini juga. Itu nak kira di mana. Tapi orang tak semayanglah begitu. Sekiranya kalau berlaku. Jadi imam pun kaki tak sama, makmum pun kaki tak sama. Maka kira tumit imam sebelah belakang. Kaki sebelah belakang imam dengan tumit kaki sebelah belakang bagi imam, tumit kaki sebelah belakang
bagi makmum tu jangan yang makmum tu jangan lebih tinggi daripada yang imam. Itunya gitu. Jadi masalahnya katanya sunat kita letak kaki tu bagi sama. Makruh kita mendepankan sebelah kaki dan belakang ke sebelah lagi pula. Tak kiralah mana yang ke depan tu kanan ke depan ke kiri ke depan ke sama saja. Tetapi sebagai tambahan tambahannya sekiranya kalau makmum dia berdiri dengan rupa begitu, maka kira di mana tu? Kira di tumit kaki yang sebelah belakang. Jangan lebih tinggi daripada tumit imam sebelah belakang. Kalau sama-sama duduk begitu. Habis situ. 478 alla yusalliya hakinan bil bauli wala hakiban bil ghaiti wala haziqan bir rihi. Ini semuanya makruh kalau waktu masih luas lagi. Ini terkait dengan waktu masih luas lagi. Bahawa tidak sembahyang, sunat bahawa tidak sembahyang dalam keadaan tahankan kencing dan tiada sembahyang dalam keadaan dia tu tahankan hajat besar dan tahankan keluar angin. Jadi maksudnya kalau ada nak qada hajat lah, mudah katanya ada terasa nak keluarkan angin, kita keluarkan angin dululah. Ada terasa nak qada hajat, maka kita qada hajat lebih dululah. Dengan sebab sembahyang dalam keadaan begitu menghilangkan khusyuk. Sembahyang di dalam keadaan begitu membawa kepada hilang sifat khusyuk. Jadi tak boleh kita nak tenang kita di dalam sembahyang. Sebab macam ada benda nak keluar, ada tertolak-tolak air kencing dan sebagainya, tolak-tolak angin, tolak-tolak hajat tu, maka membawa kepada kita tidak tenang, tidak khusyuk dalam sembahyang. Sekiranya waktu masih luas lagi, luas sakat mana? Sekiranya kalau kita pergi kencing dulu dan ambil wuduk dapat sembahyang di dalam waktu, maka kencing lebih dulu. Sekiranya kalau kita ada terasa nak sembahyang, tiba-tibanya apabila nak baca, nak takbiratul ihram, sudah qomat ke masalah. Sudah qomat tu, ada terasa nak keluar angin masalah. Maka kita tengok jam tu, lambat lagi waktu nak habis. Maka sunatnya kita lepaskan angin, maka kita pergi ambil wuduk dan sembahyang. Tetapi kalau tengok kepada waktu sembahyang tu tak begitu luas sangat, sekiranya kalau kita qada hajat, kita ambil wuduk dan pakai pakai pakaian menutup aurat, tak sempat kita nak sembahyang di dalam waktu, maka kita sembahyanglah dalam keadaan begitu. Dalam keadaan begitu, walaupun rasa nak keluar sekalipun, tahanlah dulu. Sebab nak buat tak boleh, sebab kalau kita pergi qada hajat tu membawa kepada tak dapat nak selesaikan sembahyang di dalam waktu. Itulah. 479 alla yamsaha ghubara jabhatihi hatta yansarifa minas salati. Disunatkan bahawa tiada sampuh akan debu, akan kabut yang ada kat dahinya, hatta sehingga yang sarifa selesai ia minas salati, sehingga dia selesai daripada sembahyang. Jadi maknanya apabila kita sujud tu ada lekat kat dahi kita tu kabut-kabut ke masalah, pasir-pasir ke masalah, atau yang benda yang kecil-kecil tu, sekiranya benda itu tidak menghalangkan antara dahi kita dengan lantai. Tetapi kalau sekeping kertas lekat kat dahi, maka itu lainlah. Jadi contohnya tempat tu berkebut, artinya kita sembahyang kat tepi pantai. Kita sembahyang kat tepi pantai, kita tak hafal sejadah, kita sujud di atas pasir,
Maka apabila kita sujud atas pasir, lagi pulanya muka kita tu berpeluh-peluh, maka apabila kita sujud tu ada lekat pasir kat dahi kita. Maka biar begitulah. Biar begitulah. Kita jangan sapu, malaikat kita dah selesai daripada sembahyang, dah beri salam. Tetapi kalau umpama kertas yang lekat kat dahi, maka kita sekiranya kalau ada dia tu menghalangkan rapat kulit dahi kita kepada lantai, maka itu dibuanglah. Itu dibuang. Tapi dibuang tu bila? Apabila kita nak sujud. Apabila kita nak sujud. Contohnya apabila sujud kita jadi ketah tu lekat di sini. Lekat di sini. Ketika kita bangkit dalam sujud tu, biar dulu. Apabila kita sujud, jadi ketah tu lekat. Lekat dari di sini. Sekiranya apabila kita bangkit tu tak ada nak sujud, biarlah. Kita biarkan dulu. Apabila kita nak sujud, barulah kita buang. Itulah. Sekiranya kalau benda yang lekat kat dahi itu tidak menghalangkan mubasyarah direct dahi kita, kulit dahi kita dengan lantai, dengan tanah itu, maka tak disunatkan kita sapu sekarang. Hanya kita biar di situlah. Malaikat apabila kita sudah beri salam. Sebab kenapa di situ? Sebab kita bagi ada benda tu kat dahi, lagi pula lebih laginya benda itu akan jadi saksi pada kita pada akhirat esok. Dia akan jadi saksi, kata dia lah yang sujud bersama dengan kita di akhirat esok. Sebab tu kita biar lekat kat dahi, kita nanti buang selepas pada sembahyang, lepas pada beri salam. Seterusnya 480 alla yusawwiyah al-hasa fi mawdi'i sujudih asna as-salati, bahawa tiada mesamukan akan batu-batu, biji anak-anak batu fi mawdi'i sujudi, pada tempat sujud, asna as-salati, di tempat pada tengah-tengah sembahyang. Jadi apabila ini kalau kita sembahyang dalam masjid tu tak ada lah benda ni, batu-batu, pasir-pasirnya apa semuanya. Tetapi kalau kita sembahyang kat padang, kat tepi pantai, kita tak apa sejadahnya, maka apabila kita nak sujud tu, tengok di tempat sujud, tempat nak letak dahi tu ada batu, ada apanya masalah, maka jangan kita samukan. Apabila nak sujud tu kita buat sapu gitu, jadi samu. Lantai tanah tu itu makruh. Sekiranya kalau tak mudarat lah, kalau batu itu tajam, sakit pulaknya, itu lain cerita. Itu bolehlah kita nak buang. Sekiranya kalau anak-anak batu yang kecil-kecil yang ada tempat sujud tu, tapi apabila kita sujud di atas dia tu jadi tak sama. Jadi tak sama lah, jadi tinggi sebelah, rendah sebelah ke masalah. Maka biar begitulah. Sujud dalam keadaan begitulah. Jadi sebabnya apabila kita sapu nak merata tu, jadi macam kita nak sujud tapi nak pilih tempat sedapnya. Itu tak sesuai dengan kita sujud. Sebab yang sesuai dengan kita sujud tu, sebab sujud ini ialah kelakuan yang paling menunjuk di atas kita tawaduk kita kepada Allah. Sujud ini ialah kelakuan yang menunjuk di atas kita bertawaduk sangat kepada Allah. Maka apabila kita nak sujud tu, kalau ada anak-anak batu ke masalah menyebabkan tak sedap nak sujud, maka biarlah. Malaikat membawa kepada mudarat, batu tu tajam ke masalah, atau ada umpama benda-benda yang tajam, ada duri ke masalah kat tempat kita nak letak dahi itu, maka kita buanglah. Tetapi kalau kita nak samu supaya jadi selesa sujud tu, maka itu makruh.
Seterusnya, nampaknya kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita sambung lagi. InsyaAllah satu kelas lagi, sepagi lagi kita akan khatamkan kitab ini. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu yang 481. Wallahu a'lam, alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.